Hai, Assalamualaikum murid-murid tahun 5. Apa khabar kamu pada hari ini? Teacher doakan kamu sihat-sihat, belaka dan sudah bersedia untuk belajar sains bersama-sama teacher pada hari ini. Murid-murid, sudahkah kamu bersedia dengan buku teks, buku nota sains dan juga alat tulis? Jom baca doa belajar. Okey, pada minggu ini, teacher rasa ini adalah tajuk terakhir dalam tajuk elektrik. InsyaAllah pada minggu depan kita akan masuk tajuk baru. Dan minggu depan ni teacher rasa minggu terakhir kita ber-PDPR. Tak sabar rasanya teacher nak jumpa anak murid teacher ni. Okey, tak tahulah kamu macam mana kan. Teacher ni syok sendiri je, tak sabar jumpa anak murid. Okey, jom kita belajar. Teacher rasa tak payah intro lah sebabnya ni tajuk kamu dah tahu dah ni. Lama kita belajar tajuk elektrik kan. Akhirnya sampai ke penghujung juga. Jadi untuk tajuk ini kamu boleh rujuk muka surat 135 dan juga 136. Iaitu kecuaian pengendalian peralatan elektrik. Kita nak belajar. Kita dah tahu kat rumah kita ni banyak barang elektrik. Jadi kita akan belajar cara-cara untuk mengelakkan berlakunya kecelakaan pada kita dan juga ahli keluarga kita lah. Kan? Banyak peralatan rumah memerlukan tenaga elektrik untuk berfungsi. Yes, sudah semestinya boleh teacher katakan berapa peratus kat rumah kamu peralatan tu memang memerlukan tenaga elektrik. Betul tak? Dan kecuaian dalam mengendalikan peralatan elektrik ni boleh menyebabkan menyebabkan sesuatu yang orang cakap mengancam keselamatan jugalah. Sebenarnya tak bahaya dalam apa aktiviti dalam kehidupan kita, kita kena utamakan keselamatan. Tak kira lah benda tu berbahaya ke tidak berbahaya. Sebab kadang-kadang ia mendatangkan bahaya pada kita apabila kita cuai. Betul tak? Kalau kita melakukan atau mengamalkan langkah-langkah pencegahan, insya-Allah kita akan selamat. Betul tak? Kamu setuju tak dengan teacher? Jom kita tengok contoh-contoh kecuaian ni dalam pengendalian elektrik dan apa akibatnya. Kita cuai, kita ni cuai pengendalian elektrik, apa yang jadi pada kita? Kena tahulah. Pertama, renjatan elektrik. Kenapa berlakunya renjatan elektrik? Bahaya ni, renjatan elektrik ni boleh mengakibatkan kematian. Kamu tahu tak? Bahaya. Kenapa berlakunya renjatan elektrik? Pertama sekali, bila kita menyentuh suis atau peralatan elektrik dengan tangan yang lembap dan basah. Teacher, sentuh peralatan elektrik pun tak boleh ke dalam tangan yang basah? Mungkin ni, dia punya soket tu, dia punya plug tu. Jangan sentuh. Sebab kita tahu air adalah konduktor elektrik. Ingat ya, konduktor elektrik adalah ia mengalirkan arus elektrik. Jadi air adalah salah satu konduktor elektrik. Sebab tu, kamu pernah ke tangan basah kamu tutup suis, kamu terasa macam macam tu, sikitlah rasa. Sebab tu salah satu sebab tu teacher, salah satu sebab suis kat rumah kamu tu sebenarnya ia memang diperbuat daripada bahan penebat elektrik. Itu dah satu langkah keselamatan, tapi kita kena double up kita punya langkah keselamatan. Pastikan tangan kita kering, ataupun kita kalau keluar bilik air mungkin basah lah tangan kamu. Mungkin kamu boleh guna tuala ataupun kain yang kering untuk tutup suis. Sebab kita belajar sebelum ni kan. Cara penjimatan elektrik adalah kita kena offkan switch peralatan tu sekiranya tidak digunakan. Itu langkah-langkah penjimatan kan, penjimatan tenaga elektrik. Jadi kita kena tutup, tapi menggunakan pastikan tangan kering ataupun guna kain yang kering. Yang kedua, teacher ramai yang buat ni. Apa dia buat ni? Memasukkan objek bersifat konduktor elektrik ke dalam soket. Ini terjadi sekiranya kamu punya peralatan elektrik tu, dia punya plug tu dua pin. Dua pin tu dua je besinya.
Tapi memang kebanyakan lah rumah kita soketnya untuk 3 pin, betul tak? Tapi kamu punya peralatan elektrik kat rumah dia punya 2 pin. Kamu pun ambil lah objek bersifat konduktor tu, objek yang mengalirkan elektrik. Kita ada belajar kan? Ada tu objek yang daripada logam. Kamu tengok tangan dia tu, tengok yang dalam buku teks kamu tu, nampak tu? Dia guna gunting. Gunting daripada logam. Logam adalah konduktor elektrik yang sangat baik. Maksudnya sangat mengalirkan arus elektrik. Bahaya ya. Habis tu bagaimana teacher kalau nak guna plug yang 2 pin? Sebenarnya ada satu tools ataupun satu orang cakap ada satu alat yang dijual murah je alat tu, dia plastik. Ia memang khas untuk peralatan elektrik yang ada 2 pin. Kita ambil alat tu, kita kita pakaikan, kita pasang di soketnya tu. Dia ada lubang 2 saja. Okey. Ini akibatnya mengakibatkan renjatan elektrik lah. Yang kedua, lintar pintas. Macam mana berlakunya lintar pintas? Pertama sekali, tengok apa tu wire tu. Menggunakan peralatan elektrik dengan wire yang rosak. Wirenya dah rosak, diguna lagi. Ini teacher cakap plug 2 pin. Nampak tak 2 je tu? Itu plug 2 pin. Okey, teacher, bukannya penempat dia je teacher yang rosak tu. Kamu dari mata kasar kadang-kadang kita nampak macam penempat je. Tapi ada wirenya dah rosak yang dalam tu. Selain daripada tu, kita bahaya nak pegang tu. Penempatnya dah rosak. Wirenya pun dah rosak. Itu mengakibat lintar pintas. Ni lagi. Apa ni yang banyak-banyak ni? Membuat penyambungan yang berlebihan pada satu soket. Dia punya soket tu 2 je asalnya. Dia punya sambungannya habis satu, orang cakap semua peralatan rumah dia kat situ. Dia punya plugnya. Tak boleh ya. Ini menyebabkan lintar pintas. Kamu betulkan teacher teacher silap. Salah satu tanda orang cakap hampir nak berlaku lintar pintas apabila kita guna extension tu ada dia punya lambang sirim sekiranya orang cakap over voltage, arus elektrik yang tinggi digunakan, ia akan tertendang fuse box rumah kita. Itu adalah langkah keselamatan tau. Kalau tak tertendang tu, itu boleh menyebabkan lintar pintas. Okey? Yang ketiga, kebakaran. Ini yang kita paling takut. Ialah yang tadi renjatan elektrik boleh mengakibatkan kematian. Lintar pintas ni pun boleh mengakibatkan kebakaran. Ini kebakaran itu sendiri. Kenapa berlakunya kebakaran ni? Pertama sekali nampak tak tu? Tidak mengendalikan peralatan elektrik yang betul. Dia tinggal je seterika tengah panas tu, plug pun tengah on, dia tinggal je dekat situ. Mungkinlah dia pergi jawab phone ke, ataupun dia pergi jemur kain ke, tak tahu. Bahaya kan? Ini menyebabkan kebakaran. Ini pengendalian peralatan elektrik tak betul. Sekiranya kamu nak buat sesuatu di tengah-tengah kamu seterika baju tu, offkan dulu plugnya. Okey, offkan dulu. Dan dia buat apa ni? Membiarkan peralatan elektrik dicas terlalu lama. Contoh, kamu nak tidur malam, kamu tengok phone kamu dah dia punya bateri dah drain, dah tinggal sikit. Kamu pun syok lah pergi charge phone waktu malam supaya kamu bangun pagi esok dah full. Padahal kamu tidur berapa jam? 8 jam. Kamu pergilah charge phone sampai 8 jam. Bahaya ya murid-murid. Bahaya. Jadi salah satu amalan kita ni yang baguslah teacher rasa. Tapi jangan bukan semua peralatan ya. Certain peralatan seperti yang teacher tunjuk ni, setrika dengan charge phone ni, jika kita tak gunakan peralatan tu, tanggalkan dia, jangan biar dia melekat dekat soket tu. Plug tu cabutlah.
tanggalkan daripada soket tu jika kita tak gunakan. Jangan biar je kat situ. Orang sampai masa nak guna, kamu tekan je suis. Kamu biar je plug tu duduk je melekat dekat soket tu selama-lamanya. Tak boleh. Kalau tak guna, kita cabut. Itu adalah salah satu langkah untuk keselamatan kita lah. Okey. Ini tajuk pertama. Hari ni ada 2 tajuk sebab teacher nak habiskan tajuk elektrik ni. Lama sikit lah ya. Okey, yang kedua adalah kecuaian pengendalian peralatan. Allah, teacher tersalah tajuk ni. Kenapa tajuk yang sama teacher tulis? Sorry kamu tengok tajuk. Kamu muka surat 137. Mengendalikan peralatan elektrik dengan selamat. Teacher lupa tukar tajuk. Sorry ya, murid-murid. Alah, teacher ni pun cuai betul. Mengendalikan peralatan elektrik dengan selamat. Apabila kita terkena arus elektrik yang berlebihan, secara berlebihan tadi tu, kita akan mengalami kecederaan dan boleh membawa maut. Yang macam rancatan elektrik teacher cakap tadi lah. Mungkin kalau kita bernasib baik, kita hanya mengalami kecederaan. Kalau tak bernasib baik, kita berpindah alam. Berpindah alam tu macam mana? Membawa maut tu lah. Jadi, kita perlu mengamalkan langkah-langkah keselamatan ketika mengendalikan peralatan elektrik. Janganlah kamu lepas belajar dengan teacher ni, kamu takut nak guna alat elektrik. Nanti kamu tak nak tolong mak ayah kamu. Mak kamu suruh blender bawang, tak nak, takut. Mak kamu suruh basuh baju kena washing machine, tak nak, takut. Semua takut. Alasan je kan? Okey, apa langkah-langkah yang perlu kita amalkan? Pertama sekali, peralatan elektrik yang rosak hendaklah dibaiki oleh pihak yang bertauliah. Jangan kamu nak nunjuk mandai. Kalau zaman teacher orang panggil nak jadi MacGyver. Pergi repair barang elektrik yang rosak. No. Silalah hantar kepada orang yang memang pandai repair barang elektrik. Okey? Yang kedua, pastikan tangan kering semasa menyentuh suis. Ni teacher dah sentuh dah tadi. Panjang lebar dah. Yang ketiga, sambungkan hanya satu plug pada satu soket. Terutama sekali peralatan elektrik yang memerlukan voltage elektrik yang tinggi. Macam peti ais. Jangan kongsi plug peti ais tu kamu letak plug extension. Bertenggek-tenggek dekat situ. Tak boleh ya. Dan lagi, suis pada soket perlulah dimatikan sebelum mencabut plug daripada soket. Ini dia cakap tadi. Cabut plug daripada soket. Tapi pastikan kita off dulu. Janganlah kamu pergi cabut plug tu, kamu tak off. Kamu kan biar je plug tu ter-on. Tapi plugnya kamu biar soket tu ter-on tapi kamu cabut plug. Habis adik kamu pun datanglah bawa gunting ke apa tekan. Oi, tidak, bahaya. Okey, last sekali. Wayar yang rosak perlu digantikan dengan wayar yang baru. Okey. Teacher nak jimat lah. Saya balut je. Balut pun dia ada satu dia punya orang cakap tape yang memang dia jual khas untuk repair wayar elektrik. Bukan sebarang tape kita boleh guna. Okey, tape tu pun adalah tape penebat. Bukannya tape yang biasa-biasa yang sama dalam kamu punya pencil box. Tak. Okey. Okey, murid-murid faham ya? Itu saja pada minggu ni. Lama sikit kan nak habiskan tajuk. InsyaAllah minggu depan kita akan belajar tajuk baru. So ada 2. Sini teacher bagi nota betul yang ni. Tajuk betul kan teacher buat tadi, yang tajuk teacher salah tu. Pertama, kecuaian pengendalian peralatan elektrik. Yang kedua, mengendalikan peralatan elektrik dengan selamat. Laju-laju teacher sebab tak nak lama sangat kamu tengok video ni, nanti kamu bosan. Okey, sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum.